Assalamualaikum guys. Jumpa lagi dalam channel TikTok Amandin ni. So hari ni kita berkongsi sikit lah, kita revise. Kita ingat-ingat balik apa yang pernah kita belajar dulu, cikgu kita ajar kan. So kita kongsikan sikit. Hari ni Abang Din nak cerita pasal bersugi lah. Dekat depan ni pun ada ubat gigi. Jadi apa pentingnya bersugi tu, lebih-lebih lagi dengan ubat gigi zaitun ni. Jadi apa kata kita revise balik apa yang kita pernah belajar dulu kat sekolah, hukum ataupun bab bersugi ni lah. So mungkin kalau ada yang belum pernah dengar perkataan bersugi tu, hari ni kita kongsikan sikit lah apa maksud bersugi itulah, bab bersugi ni. Jadi dalam bab bersugi ni, saya buat rujukan daripada kitab Mutla'al Badrin. Jadi kalau dalam kitab Mutla'al Badrin ni, bersugi ni dia punya maksudnya ataupun dalam bahasa Arab kita panggil miswak ataupun bersiwak. So bersugi ni ialah satu perbuatan bagi membersihkan mulut dan gigi lah. Jadi perbuatan membersihkan mulut dan gigi ni sebenarnya adalah satu sunnah dan perkara yang dituntut di dalam agama Islam. Sebab itulah ada diajar dalam agama Islam, dan lebih-lebih lagi dalam bab bersugi. Rujukan pun saya rujuk kepada kitab Mutla'al Badrin. Mungkin ada yang pernah dengar perkataan Mutla'al Badrin ni ataupun mungkin yang belum pernah dengar. So kitab Mutla'al Badrin ni adalah satu kitab yang ada beberapa bab, di antaranya bab bersugi lah yang dikongsikan, diajar di sekolah-sekolah. Mungkin negeri lain saya tak sure, tapi kalau negeri Johor adalah kitab ni diajar lah di sekolah agama. So bersugi ni tadi saya dah ceritakan ialah satu perbuatan untuk membersihkan mulut dan gigi. Sebab itu ada ubat gigi zaitun depan saya ni. So dia ada dua hukum lah secara asas dia. Ada hukumnya sunat dan ada hukumnya ialah makruh. Jadi yang sunat tu, hukum sunat bersugi tu ialah pada bila-bila masa lah. Sebenarnya kita bila-bila masa pun kita digalakkan bersugi ataupun bersiwak atau perbuatan membersihkan mulut dan gigi. Kalau orang di Malaysia ni mungkin lebih faham dengan perkataan memberus gigi. So itu adalah salah satu perbuatan membersihkan mulut dan gigi, iaitu memberus gigi menggunakan berus gigi yang biasa kita gunakan tu. Ada macam-macam jenis berus gigi, ada yang manual, ada yang guna bateri, macam-macam lah. Dan boleh guna ubat gigi untuk lebih rasa bersih dan menghilangkan bau yang busuk ke apa ke. So sunat ni untuk kita bersiwak ataupun bersugi ni apabila kita bangun daripada tidur. Tu biasalah, memang kita secara teorinya semua kebanyakan lah orang Malaysia akan berus gigi sebelum dia tidur dengan selepas dia tidur. Mungkin kalau orang tu rajin, selepas dia makan pun dia akan bersugi. So mungkin dia akan berus, mungkin dia akan kumur. Masih nak tengok masing-masing punya mudahnya macam manalah dia nak membuat perbuatan bersugi ni lah, membersihkan mulut dan gigi. Selain daripada tu, sunat juga bila kita nak solat lah, bila kita nak solat, nak semayang, kita disunatkan bersugi atau bersiwak. So lepas ni Abang Din akan kongsikan bagaimana cara untuk bersugi ataupun membersihkan mulut dan gigi selain cara yang biasa kita buat tu. So nanti teruskan tengok video ni, live ni. Nanti kita sama-sama ingat balik apa yang kita pernah belajar dulu kan. Yang ketiga,
Tadi saya dah sebut bangun tidur ataupun nak tidur, kemudian hendak solat, kemudian bila kita nak membaca Al-Quran, ataupun yang biasanya yang orang akan buat bila dia nak bersugi ni, bila mulut dia berubah bau mulut lah. Mungkin selepas seharian dia banyak makan apa semua, mulut dia mungkin akan berbau sesuatu yang tidak sedap ataupun mungkin sedikit tidak selesa. Jadi disunatkan kita bersugi ataupun bersiwak dengan cara-cara yang kita akan kongsikan lepas ni. Kita revise balik, kita ingat-ingat balik apa yang kita pernah belajar dulu. Okey, tadi itu sunat lah, yang sunat untuk kita bersugi. Ada juga hukum yang makruh untuk bersugi, iaitu bila kita berpuasa selepas gelincir matahari. Jadi bagi orang-orang yang berpuasa, tak kisahlah puasa tu ialah puasa sunat ataupun puasa wajib, puasa Ramadan atau apa-apa puasa nazar ke apa, puasa ganti ke. So makruh kalau dia bersugi selepas gelincir matahari. Jadi gelincir matahari ni ialah, kalau kita nak senang faham, selepas waktu zuhur. Maknanya kalau daripada subuh tu sampai ke waktu zuhur, yang itu tidak makruh lah bagi orang yang berpuasa untuk bersugi atau membersihkan mulut dan gigi. Tapi selepas gelincir matahari ataupun selepas waktu zuhur, hukum kita ada Abang Noman Besi yang masuk. Okay, dia kata landak ke salam. Okay, Waalaikumsalam. So baru perasan ada beberapa mesej apa semua. So kalau tak sempat nanti mungkin lepas ni boleh mesej balik, boleh tulis balik komen. So hari ni terima kasihlah Abang Noman dan yang lain-lain. Ada beberapa lagi, Nizam, Mak Yusof semua sudi join live ni. So apa yang Abang dia nak cerita tadi, kita kongsikan kitab Mutla'al Badrin. Salah satu bab dalam kitab Mutla'al Badrin tu ialah bab bersugi, yang mana bersugi tu tadi bermaksud perbuatan membersihkan mulut dan gigi. Tadi dah dikongsikan sunat dan juga makruh, siapa yang sunat untuk bersugi, siapa yang makruh dalam bersugi. Terima kasih Abang Noman, kita kata dia support. Semoga siapa saja pun yang ada dalam live ni akan memperolehi kesihatan yang baik, akan memperolehi rezeki yang luas, dan apa-apa juga kebaikan di dunia dan di akhirat pada seluruh keturunan dia. Okey. So jadi mungkin kita boleh teruskan perkongsian ni. Mungkin kalau korang dengar ada sikit bising-bising, maklumlah Kak Umar ni ada anak kecil. Jadi minta maaf lah. Jadi kita mungkin sambung sikit lagi perkongsian tentang bab bersugi ni. Yang mana perbuatan bersugi ni ataupun perbuatan membersihkan mulut dan gigi ni, insya-Allah akan, orang yang sentiasa menjaga kebersihan mulut dan gigi ni akan mendapat redha Allah lah. Kemudian ada ustaz saya pernah ajar, ada sebuah hadis, ada satu hadis yang maksudnya lebih kurang kalau tak silap maksud dia lah, dia kata hadis tu daripada riwayat Imam Ahmad kalau tak silap, mana Nabi Muhammad SAW pernah berkata, kalau tidak fikir dia nak rasa susahkan kita umat dia ni, maka Nabi Muhammad SAW tu akan memaksa kita bersugi setiap kali nak bersolat, nak berwuduk. So kat situ dah nampak betapa pentingnya bersugi. So ada beberapa hikmah yang pernah ustaz saya ajar saya. Antara kelebihan orang bersugi ni, sambil-sambil tu korang sambil layan apa live ni, ikut kalau ada yang nak beli ubat gigi zaitun ni. Hari ni Abang Din promote ubat gigi zaitun lah, sambil nak cerita pasal bab bersugi ni. So boleh tekan dekat bawah tu, ada beberapa link untuk beli ubat gigi zaitun ni. Ada dua jenis lah. Kita iklan sekejap lah. Satu untuk
memutihkan gigi, satu lagi extra pudina lah. Okey, kita sambung kita punya ulang kaji bab bersugi daripada kitab Mutla'al Badrin. So tadi saya dah kongsikan sedikit, ada satu hadis lah yang memberi maksud bahawa Nabi Muhammad SAW tu kalau dia tak fikir akan menyusahkan kita ni, dia akan paksa kita ni supaya memberus gigi setiap kali nak solat. Jadi memang sangat pentinglah kita jaga kebersihan mulut dan gigi ni lah. So ada banyak cara lah kalau nak membersihkan mulut dan gigi ni ataupun bersugi. Satu yang paling mudah untuk menjaga kebersihan mulut dan gigi adalah dengan berkumur. Itu semua orang selalu buat. Contohnya bila dia orang lepas makan ataupun sebelum dia orang ambil wuduk nak solat, dia orang akan berkumur dengan air yang biasa, air paip yang biasa. Yang lebih advance sekarang ni dah ada ubat kumur yang cecair liquid tu kan. So ada botol besar, ada botol kecil yang mudah bawa. Tengok masing-masing punya cara lah yang mudah. Kalau dia ada bawa ke mana-mana cecair kumur tu, dia bolehlah berkumur untuk membersihkan gigi dan mulut dia. Atau kalau dia tak ada bawa liquid kumur tu, dia mungkin boleh gunakan air biasa, air paip tu lah. Sebab itu adalah salah satu juga cara bersugi atau membersihkan mulut dan gigi. Itu yang cara yang paling basic lah untuk membersihkan mulut dan gigi ataupun bersugi. Kemudian cara yang kedua yang biasa kita nampak ada dekat masjid, kat surau kadang-kadang ada sahabat-sahabat kita yang bawa kayu sugi, kayu siwak tu kan. Saya lupa kayu tu daripada akar pokok apa. Kalau tak silap daripada akar pokok zaitun lah. Ada kena-mengena pula dengan jenama ubat gigi zaitun ni kan. So itu yang dia gunakan sebagai kayu untuk bersugi. Dia macam gosok-gosok, macam berus-berus lah. So itu salah satu cara juga untuk kita bersugi ataupun membersihkan mulut dan gigi. Mungkin ada lagi satu cara yang saya boleh share. Rotan pun sebenarnya boleh juga dijadikan untuk bahan untuk membersihkan mulut dan gigi. Tapi bukanlah rotan yang besar tu kan. Rotan yang halus-halus tu, kalau kita potong ujung dia, kalau korang perhatikan, dia dalam dia tu dia terdiri daripada beberapa macam silinder-silinder kecil. Jadi dia seumpama macam kayu sugi tu. Kalau korang tengok kayu sugi tu, rotan sebenarnya pun dalam dia ada macam gitu. So itu pun boleh digunakan sebagai alat untuk bersugi, membersihkan mulut dan gigi. Kemudian ada juga orang dulu-dulu dia gunakan mangga kelapa untuk bersugi ataupun membersihkan mulut dan gigi lah. So siapa yang tak kenal apa itu mangga kelapa, korang bayangkan macam bunga mangga, kan dia kembang-kembang macam tu kan. Jadi mangga kelapa ni dia macam bunga yang belum jadi kelapa tu. So dia ada banyak-banyak tanda-tanda. Tu dia mangga kelapa, dia boleh ambil pun dia boleh jadikan alat untuk bersugi ataupun bersihkan mulut dan gigi lah. Tapi zaman sekarang ni kita banyak lihat ataupun kita alami sendiri, kebanyakan daripada kita menggunakan kaedah membersihkan mulut dan gigi ni ataupun bersugi ni dengan cara berus gigi dan ditambah dengan ubat gigi. Jadi itu cara yang normal yang orang praktis pada masa inilah. Walaupun masih ada yang saya kelihatan orang yang menggunakan kayu siwak untuk bersugi tu, tapi biasanya kebanyakannya orang kita ni, mungkin masyarakat dunia ataupun masyarakat Malaysia amnya, menggunakan berus gigi dan ubat gigi untuk bersiwak. Okey. Ataupun bersugilah. Jadi
untuk mendapatkan kesan yang lebih baik dalam bersugi ni, menggunakan cara yang kebanyakan orang guna, iaitu menggunakan berus gigi. So kita boleh tambah dengan ubat gigi, menggunakan ubat gigi. So kat sini ada ubat gigi zaitun lah yang saya sharekan. Tapi saya bukanlah memaksa untuk anda menggunakan produk ubat gigi zaitun ni, tapi apa yang saya nak kongsikan ialah perbuatan bersugi ni adalah satu sunnah dan ia sangat dituntut. Memang bila kita bersugi ni ataupun bersiwak ataupun perbuatan membersihkan mulut dan gigi ni, mulut ni pula terdiri daripada membersihkan gusi, membersihkan lidah, membersihkan gigi, bukan setakat berus gigi sahaja. So cara bersugi yang terbaik dan sempurna bagi pendapat saya ialah mula-mula kita berkumur. Sebab bila kita berkumur, sisa makanan yang besar-besar tu mudah dikeluarkan. Kemudian yang terselit-terselit tu kita gunakan berus gigi dan kita tambah dengan minyak pula. Ubat gigi zaitun yang kita gunakan tanpa was-was. So boleh kita berus kita punya lidah, kita punya pipi sebelah dalam, kita punya langit-langit, kita punya gigi depan, gigi belakang, biar semua lendir-lendir tu keluar. Kelebihan dia bila kita bersugi ni yang pernah diceritakan oleh ustaz saya, bila kita bersugi ni, satu, fikiran kita akan tajam. Dia apa kesinambungan dia saya tak tahulah, tapi apa yang ustaz ajar, bila kita bersugi ni, lebih-lebih lagi bila ditambah dengan ubat gigi yang boleh digunakan tanpa was-was ni, zaitun ni kan. So dia boleh jadikan otak kita ni tajam, ingatan kita kuat. So itu yang kita boleh dapat insya-Allah. Yang kedua, pertuturan kita, percakapan kita jadi jelas bila kita sentiasa bersugi atau bersiwak atau menjaga kebersihan mulut dan gigi. Sebab itu disunatkan sebelum kita solat, sebelum kita membaca Al-Quran, kita disunatkan untuk bersiwak atau membersihkan mulut dan gigi. Sebab bila kita membersihkan mulut dan gigi itu secara yang betul, macam saya cakap tadi, berkumur, kemudian kita berus gigi depan, kita berus gigi sebelah dalam, gusi kita, langit-langit, lidah, pipi sebelah dalam, memang kita rasa macam akan nak muntah, terkeluar lendir-lendir dia tu. So nanti jelas tau, kita bila kita sebut makhraj satu-satu huruf atau membaca Al-Quran atau kita nak solat, jelas kita punya sebutan tu insya-Allah akan jelas. So ini kelebihan bersugi juga yang pernah ustaz saya kongsikan dengan saya. Jadi mungkin pertuturan kita pun insya-Allah akan lebih bercakap tu dengan jelas dan sebiji-sebiji lah, tak ada macam mungkin ada perkataan yang serong macam manalah. Okey. So saya dah berkongsi tadi apa yang pernah ustaz ajar saya tentang bersugi, dan saya merujuk juga pada kitab Mutlaq Al-Badrin dalam bab bersugi ni, yang saya boleh ulang balik, bersugi ataupun bersiwak ni ialah perbuatan membersihkan mulut dan gigi lah. So salah satu caranya ialah dengan memberus gigi dan kita tambah dengan ubat gigi zaitun ni lah. Jadi saya minum dulu, haus juga bercakap ni. Dan kalau ada apa-apa nak bercerita, nak komen dalam tu, mungkin boleh tanya, mana yang saya boleh jawab, saya boleh berkongsilah apa yang saya cuba ingat-ingat balik apa yang ustaz saya pernah ajar dulu tentang bab bersugi ni. Lebih-lebih lagi orang kalau suka minum kopi macam saya ni memang kena selalu bersugilah, bersiwak. Sebabnya gigi akan kuning kalau selalu minum
air kopi ni, tapi nak buat macam mana? Sedap. Minum kopi ni sedap. Okey. Jadi saya dah letakkan link, kita tadi dah berkongsi tentang bab bersugi, rujukan kitab Mutla'al Badrin. So ini adalah salah satu cara untuk kita bersugi dan menjaga, iaitu menjaga kebersihan mulut dan gigi. Kita berus dan gunakan ubat gigi zaitun tanpa was-was. So apa yang bagusnya, produk ni ialah produk buatan Malaysia. Kita sepatutnya, saya sarankanlah, saya suka utamakan barangan buatan Malaysia lah. Jadi ekonomi negara kita akan bertambah baik. Dan depan saya ni ada dua jenis lah. Saya pun ada letak dekat beg kuning. Nanti korang boleh tengok mana satu yang korang nak. Ada belian secara combo, ada belian secara unit. So ada dua, satu untuk gigi lebih putih dan nafas lebih segar. So ini formula yang ini ialah untuk gigi lebih putih dan nafas lebih segar lah. So dia warna biru. Yang ni pula pudina tambahan untuk nafas lebih segar. So yang hijau. Jadi mungkin ada di antara kita beberapa daripada kita yang mempunyai bau mulut yang lebih kuat. Ada yang mungkin tak berapa kuat. So kalau yang bau mulut dia yang agak kuat tu, saya sarankan guna yang warna hijau ni lah. Ada tambahan pudina segar, jadi bauan pudina tu lebih kuat. Jadinya akan mengurangkanlah bauan yang tidak selesa yang keluar dalam mulut kita tu. Kemudian kalau yang selalu minum kopi macam saya ni kan, jadi gigi tu akan ada kuning-kuning sikit. Saya sarankan gunakan yang warna biru ni. Yang ini dia formula untuk pemutihan gigi lah. So bagi saya, dia mengingatkan saya pada zaman saya kanak-kanak dulu lah, tahun 80-an, 90-an dulu. So jenama zaitun ni memang sangat, kita panggil meletup lah masa tu kan, sangat viral lah. Dulu tak ada perkataan viral lah, tapi memang dia glamour. Setiap rumah memang akan ada produk zaitun. So kalau dulu produk zaitun ni bukan hanya ubat gigi sajalah. Dia ada biskut, dia ada sabun mandi, dia ada shampoo, ada lotion, ada macam-macam lah. Kira apa saja untuk penggunaan di rumah, zaitun ada dululah. Tapi buat masa sekarang ni, yang bila dia orang keluar balik dalam market, so produk utama dia utamakan dulu ubat gigi ni. So bila kita nak bersugi, yang mana bersugi ni ialah sunnah, yang saya dah kongsikan. Saya akan repost balik video ni nanti dalam TikTok saya, supaya kita boleh buat revision, buat ulang kaji tentang bab bersugi. Yang mana bersugi itu adalah sunnah. So boleh tengok balik lah, nanti saya akan repost lah. Jadi memang sangat-sangat dianjurkan dalam Islam lah perbuatan bersugi ni, sehingga kan ia merupakan satu sunnah. Dan ada beberapa golongan sahabat-sahabat kita dekat luar sana yang membawa kayu siwak tu ke mana sahaja dia pergi. So lepas dia makan, sebelum dia ambil semayang, bila berubah bau mulut dia terus akan ambil kayu siwak tu, dia akan berus gigi dia. Itu adalah satu sunnah yang patutnya kita teruskan, kita pegang kuat-kuat. Kalau mungkin kat rumah, kita bolehlah gunakan ubat gigi ni. Kalau kita keluar mungkin time kerja ke apa, mungkin agak susah lah nak bawa, tapi tak apa. Gunakan ubat gigi zaitun tanpa was-was. Sebab pertamanya, dia produk daripada Malaysia dan disahkan halal. Ada halal JAKIM sana. Boleh juga digunakan untuk dewasa, boleh juga digunakan untuk kanak-kanak, sebab dia tak berapa pedas. Saya rasa dia macam selesa je, bau pun, rasa pun macam selesa je. So bersugi itu memang satu sunnah lah. Jadi
daripada apa yang tertulis dekat belakang produk ni, memang ubat gigi zaitun ni boleh membuat perlindungan penuh daripada tatar, plak, cavity, enamel sensitivity, napas berbau, penjagaan gusi dan memutihkan gigi lah. So sebelum saya end saya punya live ni, mungkin saya nak recap balik apa yang saya kongsikan pada awal live tadi tentang perbuatan bersugi. Bersugi ni sebenarnya adalah satu sunnah atau sugi juga dipanggil siwak, perbuatan membersihkan mulut dan gigi. So tadi saya dah ceritakan bila hukumnya sunat, bila hukumnya makruh bersugi ni. Waalaikumsalam Pengat Pisang. Sorry Pengat Pisang, dah habis perkongsian ni. Tadi kita cerita pasal hukum bersugi, kita ada cerita apa itu bersugi, bagaimana kita bersugi, apa hikmah bersugi. Saya pun ada kongsikan satu maksud hadis tentang kepentingan bersugi. So, saya akan repost balik nanti akan dalam TikTok saya. So, kita boleh ulang kaji semulalah perkongsian rujukan saya daripada kitab Mutla'al Badrin dalam bab bersugi. Jadi dalam waktu sekarang ni kebanyakan masyarakat kita bersugi menggunakan berus gigi, dan untuk lebih kesan kepada perbuatan bersugi itu kita tambah ni ubat gigi zaitun, gunakan tanpa was-was. Ada dua jenis, satu pudina, lebih pudina dia, yang satu lagi untuk kesan lebih untuk memutihkan gigi lah. Okey. Pengat Pisang tu tadi dia kata line dia tak ada. Dia mungkin kat tempat kerja outstation mana ni lah, baru nak ada line ni. Tak apa, sabar. Cobaan semua tu nak mencari rezeki yang halal kan. Tak apa. Dan ada apa-apa nak berkongsi atau bertanya ataupun apa yang saya kongsikan tentang bab bersugi dan sunnah dalam bersugi tadi, mungkin ada yang saya salah, ada yang nak betulkan ataupun ada nak tambah sesuatu yang saya tak ada cerita, saya tak tahu ke apa ke. Dan anyway, terima kasih kepada Abang Zack tadi baru join dan beberapa orang yang mungkin tadi dah lama join saya tak perasan. Nak baca balik atas ni. Ada Supermi, saya pun tak berapa nak baca. Azharuddin Syam semua ni, terima kasih join. So terima kasih. Kita berkongsi ilmu lah tentang bab bersugi tadi, yang mana saya rujuk kepada kitab Mutla'al Badrin lah. Tengok apa lagi saya nak baca ni. Alright. Macam mana Pengat Pisang? Kat mana buat kerja sekarang? Ada apa nak tanya pasal bersugi? Pernah dengar tak perkataan bersugi? Ataupun dalam bahasa Arab kita sebut miswak ataupun bersiwak. Sebenarnya perkataan yang paling tepat ialah bersugi, bukan memberus gigi. Sebab kalau kita memberus gigi, kita setakat bersihkan gigi saja. Tapi sebenarnya sunnah dia ialah bersugi. Bersugi ni ataupun bersiwak ni, maksud dia dalam bahasa Melayu ialah perbuatan membersihkan mulut, dalam mulut tu dan juga gigi. So itu ialah sunnah yang tepat sekali lah, membersihkan mulut dan gigi. Tapi tak salah lah kita setakat nak memberus gigi saja. So dekat Desaru Pengat Pisang kat Desaru nanti kirim udang lobster lah. Masak apa sedap tak kisahlah, janji lobster lah. Nanti bawa datang 2 ekor cukup, tak payah banyak-banyak. Okey. Ada apa-apa lagi mungkin nak berkongsi? Sebelum saya end live, kita berkongsikan tentang dia makan nasi goreng prawn buttermilk. Dahsyat betul lah. Lepas makan nasi goreng ke, udang ke, apa ke, jangan lupa
bersugi, gunakanlah ubat gigi zaitun, gunakan tanpa was-was. Barulah korang punya gigi, korang punya mulut sihat. Sebab kelebihan bersugi ni, satu, nafas kita akan jadi wangi. Jadi kita akan lebih yakin. Lepas tu gigi kita akan bersih, akan putih, pun akan memberikan keyakinan. Hikmat yang seterusnya, bila kita suka bersugi, membersihkan mulut dan gigi, otak kita akan tajam, percakapan kita akan jadi jelas, bahasa yang kita keluar, kita tuturkan tu, tak adalah mungkin perkataan dia tidak jelas. So kalau kita bersugi sebelum solat dan sebelum membaca Al-Quran, kelebihan dia sebab bila kita bersugi ni, kita akan bersihkan mulut dan gigi. Before that, Alaikumussalam Ham. Saya tak pasti Ham ni siapa, Ilham Trading ke apa. Okey, Daeng Omar pun join, terima kasih. Okey, tadi saya cerita pasal apa? Bersugi Okey, bersugi. Okey. Jadi bila kita bersugi ni, selain otak kita akan tajam, kita akan menambah keyakinan sebab mulut kita tidak berbau. Pertuturan kita akan jadi jelas dan semestinya kita akan disenangilah bila kita bercakap dengan orang, berdepan dengan orang. Tak adalah orang yang bercakap dengan kita tu akan macam ni kan. Dia nak tutup mulut, kadang-kadang dia segan. Jadi dia macam tak bernafas, macam tahan nafas. Kesian dia. Sebab itu kita disunatkan untuk bersugi. Dan sekurang-kurangnya secara umumnya kita akan bersugi bangun pagi sekali, nak tidur sekali. So mungkin 2 kali lah, banyak-banyak pun 3 kali lah. Khabar baik Dayang Omar. Kalau ada datang JB, marilah. Kemudian Ham kata, esok saya nak exam Pak Lang. Okey, semoga berjaya, semoga boleh mendapat jawab dengan betul dan tepat, dapat markah yang tinggi, dapat membanggakan keluarga. So Abang Din nak cerita sikit, nak kongsikan sikit lah. Kalau kita nak exam ni, sebenarnya jangan bila nak exam je lah baru kita nak amalkan apa yang pernah Ustaz Abang Din ajar. So kalau boleh amalkan setiap kali sebelum pergi sekolah, ataupun nak pergi kerja. Waalaikumsalam Cik Saiful Nizam. Hari ni kita cerita bab bersugi lah Cik Saiful Nizam. Kita buka kitab Mutta'al Badrin lagi, bab bersugi ataupun bersiwak. Tapi adalah selit sikit ni ubat gigi zaitun kan. Okay. So antara amalan dia yang mungkin kita boleh berkongsi sama-sama bila kita nak keluar pergi kerja ataupun bagi kawan-kawan yang dekat sini yang masih belajar, pertama sekali bila kita nak keluar tu, kita niat bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita niatkan apa sebab kita nak keluar. Kalau yang nak mencari rezeki tu, kita niatkan kita mencari rezeki yang halal, moga Allah mudahkan. Dan kalau yang belajar tu, niatkan untuk belajar kerana Allah supaya ilmu tu lekat, apa semua berkat. Kemudian kita mulakan dengan berselawat sekurang-kurangnya 10 kali, lebih banyak lagi bagus. Cuba buat hari pertama buat 10 kali selawat, hari kedua jadikan 20, hari ketiga 30 sampai boleh 1000, 2000 sehari. Kemudian kita istighfar, cubalah 10 kali satu hari, naikkan lagi. Kemudian kita baca la haula wala tu, hauqalah kan, kalimah hauqalah tu. Dan kita baca surah Al-Insyirah, Alam Nashrah tu kita baca, Wadduha kita baca. Kemudian apa lagi, mungkin apa-apa surah pun boleh tambahlah, 3 kul ke. So insyaAllah, jadi kita bila kita pergi kelas tu, ilmu yang kita dapat tu, dia macam lekat. Dia akan lekat dalam sanubari kita. Kita mudah nak faham. Kita senang nak dapat ilham. Sebenarnya ilham tu yang penting. Bukan ilham Syakir lah. So ilham bila kita di dalam nak menjawab periksa ke, ataupun
nak mencari kerja, mencari projek bagi orang yang kerja dia mencari kerja, mencari projek, mencari masuk tender bagai. InsyaAllah lah boleh amalkan cara tu. Abang Dim punya ustaz lah ajar. InsyaAllah boleh cubalah. So kita balik semula pada cerita bersugi ni ataupun miswak ataupun bersiwak. Cara yang lebih tepatnya bersugi ni adalah satu perbuatan bagi membersihkan mulut dan gigi. So itulah maksud sebenar bersiwak, bersugi, iaitu membersihkan mulut, membersihkan gigi, membersihkan lidah, berus dalam-dalam ni semua. Nak lebih mantap, berus tu gunakan ubat gigi zaitun. So janganlah kita setakat berus gigi saja, rugi. Sebab kita tak ambil maksud bersugi tu dengan tepat, dengan seluruhnya. Sebab maksud bersugi tu yang sebenar-benarnya ialah perbuatan membersihkan mulut dan gigi. So kita kena buat betul-betul. Pegang sunnah tu kuat-kuat. Sama ada kita nak gunakan kayu sugi ataupun kita nak gunakan rotan yang kecil tu ke, ataupun kita berkumur dengan cecair kumur tu ke, ataupun kita menggunakan mangga kelapa, ataupun paling loko lah kita gunakan kain letak kat jari ni berus kan, gosok pun boleh diistilahkan sebagai membersihkan mulut dan gigi ataupun bersugi ataupun bersiwak. Tapi yang cara yang banyakkan orang buat sekarang, guna berus gigi, gunakan ubat gigi zaitun. Gunakan tanpa was-was. So, macam mana semua yang mungkin dapat join daripada awal tadi? Beberapa perkongsian yang telah kita kongsikan tentang bersugi, hukum dia, tuntutan dia, hikmah dia, bagaimana cara bersugi yang tepat, ada share satu hadis tadi. So mungkin saya akan sharekan balik video ni untuk kita ulang kaji semula. So jadi saya dah nak end live. Jadi kalau ada apa-apa mungkin nak berkongsi selain daripada cerita bersugi ni, sambil-sambil tengok ubat gigi zaitun ni, mungkin boleh bercerita ataupun ada nak kongsikan yang saya belum ceritakan tentang bersugi ke, tentang taharah ke, atau apa-apa jua yang dulu kita sama-sama belajar, mungkin kita ingat malam ni nak sampaikan pada sahabat-sahabat, mungkin boleh tuliskan kat komen, saya boleh bacakan insyaAllah. Sebelum tu saya nak minum kopi. Jadi lepas minum kopi, memang kita kena selalu berus gigi, gunakan ubat gigi zaitun. Minum dulu kopi padu, tak ada gula, memang sedap. Okay, thank you yang baru join. Lagi 2 minit kot, lagi 2 minit kita end live. Before that, yang bagi gift apa semua, thank you very much. Semoga semua yang bagi gift tu Tuhan, Allah akan kembalikan rezeki yang lebih banyak, keberkatan yang lebih banyak, kesihatan, keafiatan kepada anda, kepada keluarga anda, zuriat keturunan anda, diberkati, dimurahkan rezeki. Terima kasih, amin. Yang bagi like, yang join live ni, kita kongsikan tadi bab bersugi, yang bagi give tadi, thank you very much. Semoga Allah balas dengan lebih baik kepada anda sekeluarga. Tapi yang lain-lain tu tengok-tengoklah ya. Ubat gigi zaitun ni kita kena support barangan buatan Malaysia. Mungkin orang yang sebaya dengan saya ataupun lebih kurang umur saya, dia orang kenal lah zaitun ni apa. Ubat gigi zaitun ni, lagu dia semua terngiang-ngiang kan. Dan Wan Ramlah, thank you join. Miza Ilham Idris. Tu mungkin dia bagi gift tak nampak. Betul-betul. Okey, terima kasih. Semoga rezeki anda bertambah. Kalau mereka yang join ni ialah terdiri dari pelajar, saya doakan semoga menjadi pelajar yang cemerlang, ilmu yang diberkati, mendapat ilham ketika menjawab peperiksaan dan boleh menjadi kebanggaan ibu bapa, kemudian akan mendapat rezeki yang banyak bila start bekerja nanti. Dan bagi mereka yang
dah habis sekolah, dah jadi seorang pekerja, dah jadi seorang bapa, ibu atau apa sahaja jawatan anda, semoga anda mendapat keberkatan hidup, limpahan rezeki, keafiatan dunia dan akhirat, dan semoga kita semua diampunkan dosa dan dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisap. Terima kasih banyak-banyak lagi sekali kepada semua yang bagi like, join live. Kita kongsikan tadi cerita bersugi dari rujukan kitab Mutla'an Al-Badrin. Kemudian yang bagi gift, yang mungkin ada beli saya tak perasan. Kalau tak ada sempat nak beli pun tak apa, nanti Abang Din akan repost video ni. Korang boleh belilah untuk dapatkan ubat gigi zaitun ni. Semoga anda semua berjaya dunia akhirat. Terima kasih lagi sekali. Assalamualaikum.